Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi berkenaan dengan isu bagi menjadikan wang caruman KDBSP sebagai cagaran kepada pihak bank, satu perkembangan atau bukanlah satu perkembangan tetapi satu respon yang kita boleh lihat di dalam sebuah akhbar tempatan dan sosial media banyak dikongsikan berkenaan dengan respon seorang artis lah. Okey, jadi yang mana beliau telah menyatakan pandangan beliau berkenaan dengan isu ini, yang pada beliau cadangan ini hanyalah akan memudaratkan kepada pencarum, terutama sekali pencarum yang terkesan. Ini kerana kita sudah pun mengetahui mereka ini mengalami keterjejasan pendapatan ataupun dari segi kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi apabila diberikan wang dan juga peluang untuk membuat pinjaman peribadi dan menjangkakan akaun KDBSP mereka, kita pasti tahu bahawa mereka kemungkinan besar juga akan mengalami kesukaran untuk membuat pembayaran. Dan jadi mereka ini akan dibebani dengan faedah-faedah di atas pinjaman yang telah pun dikenakan. Itu adalah sudah pasti. Hal ini hanyalah akan memanfaatkan kepada pencarum jika pencarum ataupun jika kaedah pinjaman ini tidak dikenakan sebarang faedah ataupun sebarang interest, yang mana kita pun boleh rasakan bahawa perkara ini agak mustahil untuk berlaku. Tentulah pihak bank kalau kata dia nak memberikan pinjaman dan sebagainya, pihak bank ini memerlukan orang kata return untuk mendapatkan pulangan semula, kerana duit yang diberikan pinjaman itu adalah duit daripada pendeposit. Macam kita yang kalau kata ada membuat simpanan dalam akaun bank dan sebagainya, duit kita itu digunakan untuk memberikan pinjaman, untuk pelaburan dan sebagainya. Hampir sama konsep dengan KDBSP, tetapi ini adalah untuk institusi kewangan dan mereka punya kaedah ni lebih agresif. Okey, malah ada pula satu cadangan seperti mana yang saya telah ulaskan semalam, adalah berkenaan dengan kalau boleh pinjaman itu diberikan oleh pihak KDBSP sendiri, yang mana tidak ada sebarang faedah dikenakan, dan juga wang itu adalah ibarat menjadi cagaran juga. Dan jika mereka ini, pencarum ini gagal untuk membayar semula pinjaman mereka, tidak ada masalah, tetapi pada usia persaraan jumlah telah pun dikeluarkan ataupun yang diberikan pinjam ini melalui KDBSP akan dipotong apabila mencapai kepada usia persaraan mereka. Dan cadangan ini sebenarnya dilihat adalah lebih baik kalau kata dari segi sudut untuk orang kata memberi pinjaman dan sebagainya, kerana ianya betul-betul akan membantu pencarum yang terkesan. Dan mereka ini bukanlah kita nak menggalakkan mereka untuk tidak membayar pinjaman, tetapi mereka setidak-tidaknya apabila mereka berada dalam keadaan yang sempit dan sebagainya, mereka boleh mempunyai pilihan untuk orang kata mungkin menangguhkan pembayaran mereka. Dan di akhirnya kalau kata ada beberapa bulan yang gagal dan sebagainya, jumlah itu akan ditolak terhadap baki yang mereka boleh keluarkan pada usia persaraan mereka nanti. Jadi cadangan untuk diberikan pinjaman melalui institusi kewangan ataupun bank ini, kebanyakan respon yang dikongsikan adalah melihat ianya hanya akan lebih mendatangkan manfaat yang besar kepada institusi kewangan ataupun pihak perbankan, kerana dari segi satu sudut yang utama, mereka sudah tentu akan mengenakan interest ataupun akan mengenakan kadar faedah tertentu, baik sama ada secara konvensional ataupun Islamik. Islamik ni kaedah dia adalah berbezalah, dia tidak ada unsur riba, tetapi dia dijual macam kepada kita nilai itu dengan nilai yang lebih besar, itu kita letak ke tepi. Tetapi ini dilihat akan menguntungkan pihak bank, yang mana ini berbeza sekali dengan pandangan Perdana Menteri sebelum ini, yang mana menyifatkan bahawa Menteri Kewangan sebelum ini adalah lebih bersifat businessman, yang lebih bersifat untuk membantu institusi perbankan dan sebagainya. Tetapi cadangan ini
untuk menjadikan KWSP sebagai cagaran kepada pihak bank, walaupun kita bukanlah melihat kepada cagaran itu sendiri, tapi kita melihat kepada kaedah ataupun mekanisme itu sendiri, yang mana ianya apabila dikedarkan kadar faedah sudah tentu akan menguntungkan, lebih banyak akan menguntungkan pihak yang memberi pinjaman berbanding dengan pihak yang menerima pinjaman. Dan kita, macam saya telah cakapkan tadi, kita boleh menjangkakan akan ada juga yang mungkin mengalami kesukaran untuk membayar. Ini akan semakin membebankan mereka berbanding membantu mereka. Okey, seperti yang telah dinyatakan oleh seorang Profesor Madya, saya tidak mahu menyebut nama, cadangan beliau adalah untuk orang kata memberikan pinjaman daripada institusi KWSP itu sendiri, walaupun ianya adalah bertentangan dengan penubuhan KWSP, mungkin bertentangan dengan akta dan sebagainya. Tetapi jika kita lihat cadangan kerajaan untuk menjadikan wang KWSP sebagai cagaran itu, kita boleh katakan ianya juga adalah bertentangan dengan apa yang telah termaktub dalam akta KWSP. Tetapi saya percaya untuk menjayakan perkara itu, pinjaman ataupun cagaran kepada pihak bank, akta tersebut boleh dipinda. Dan kita tahu undang-undang di dalam dunia ini memang boleh dipinda asalkan mendapat keputusan parlimen dan sebagainya. Ianya boleh dipinda, cuma dia akan mengambil sedikit masa. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan bahawa dengan menggunakan KWSP itu sendiri untuk memberikan pinjaman adalah satu perkara yang tidak boleh dilaksanakan, tidak munasabah ataupun mustahil, kerana di luar KWSP punya skop dan sebagainya, mereka juga boleh meminda akta ini untuk menjadikan KWSP bukan sebagai institusi kewangan, tetapi salah satu orang kata kaedah ataupun salah satu ruang kerja, bidang kerja KWSP ini juga untuk menyediakan sedikit bantuan kewangan kepada mereka yang ataupun pencarum yang memerlukan ini. Perkara ini kita boleh, pada saya melihat jika cagaran itu cadangan yang boleh dilaksanakan, hal ini juga pada saya tidak mustahil untuk dilaksanakan, kerana KWSP ini dia mempunyai keupayaan, kita mempunyai kerajaan, kita mempunyai institusi sebagai di bank negara dan sebagainya, kita mempunyai bank-bank yang GLC dan sebagainya. Jadi apabila mereka ini duduk di dalam satu meja, hal ini dapat diselesaikan, setidak-tidaknya dapat meringankan beban pencarum yang terkesan, dapat mengelakkan daripada isu kadar faedah, interest dan sebagainya, dan dapat orang kata meringankan beban lah seperti yang telah dikatakan tadi. Ini adalah skop daripada segi bentuk pinjaman, dan fokus untuk pinjaman ini adalah bagi mereka yang masih lagi aktif mencarum. Hal ini tidak sesuai bagi mereka yang tidak aktif mencarum seperti suri rumah, kerana jika diwujudkan pinjaman ini dan mereka juga layak untuk membuat pinjaman, bagaimana mereka hendak membayar semula pinjaman mereka? Sebab tu dari segi satu sudut yang lain pula, kita berharap, dan sekarang ini saya percaya NGO terutamanya sekali Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat sedang merencanakan satu orang kata mereka punya kaedah ataupun dan sebagainya untuk meneruskan tuntutan ini, terutamanya sekali kepada golongan yang tidak aktif mencarum. Kerana kita boleh lihat di dalam perbincangan parlimen dan sebagainya, kebanyakan lebih bercakap berkenaan dengan pengeluaran bersasar, tetapi memfokuskan kepada mereka yang masih lagi bekerja, mempunyai caruman dan sebagainya. Bukan nak katakan mereka ini tidak terjejas, tetapi apa pula nasib sahabat-sahabat kita seperti suri rumah, ibu tunggal, bapa tunggal, ataupun mereka yang sudah berhenti kerja, diberhentikan kerja dan sebagainya. Apa pula nasib mereka? Siapa pula yang nak bela nasib mereka? Dan paling penting sekali, apakah relevannya untuk mereka ini masih membiarkan wang caruman mereka di dalam akaun KWSP. Jadi seperti yang saya telah katakan banyak kali sebelum ini, perkara ini memerlukan satu penyelesaian, satu orang kata penglihatan secara holistik daripada golongan yang aktif mencarum sehinggalah kepada golongan yang tidak aktif mencarum. Kerana kerajaan sekarang ini ataupun pakar, profesor dan sebagainya lebih melihat kepada mereka yang masih lagi aktif mencarum, sedangkan pada saya mereka yang masih aktif mencarum ini setidak-tidaknya mereka masih lagi menjana pendapatan, sebab itu mereka masih aktif mencarum. Lebih kesian kepada sahabat-sahabat kita yang tidak ada sebarang pendapatan, yang mungkin hendak membantu pasangan mereka, anak-anak mereka, ataupun hendak menyelesaikan hutang lapuk mereka ataupun menambah baik taraf kehidupan mereka, tetapi nasib mereka ini tidak terbela. Ini yang paling menyedihkan dalam hampir 4 bulan kerajaan yang ada sekarang ini. Mekanisme penyelesaian masalah terhadap golongan-golongan ini yang tidak aktif mencarum ini masih lagi belum dilihat ada kaedah penyelesaian yang
orang kata baik untuk mereka ini. Jadi dalam masa yang sama kita berharap akan ada satu pihak ataupun akan ada pihak-pihak yang lain yang bersama dengan PGRI, yang bersama dengan GHRF, yang bersama dengan PEPIM untuk menyuarakan dan membawa isu ini dengan lebih kuat, dengan lebih lantang. Yang ada sekarang ini pun kuat, tapi kita memerlukan lebih ramai sokongan daripada pencarum, lebih ramai sokongan daripada NGO, ahli parlimen dan juga sebagainya untuk membantu dan juga membela nasib rakyat kita yang tidak aktif mencarum. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah atau sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Fidas Selamat, Facebook saya, Fidas Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Fidas Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.